Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan didengarkan dengan tajuk kita Sains Ringgit, pertukaran wang ribawi. Macam mana boleh pertukaran wang ribawi ni ya? Dikatakan sekarang ni kita punya nilai mata wang kita, saya dengar lah, meningkat ke beberapa sen. Kurang sikit lah. Dan mungkin ni ada kaitan dengan exchange rate kepada haram atau yang halal maybe. So tanpa buang masa, saya menjemput Prof. Kamal Azizi untuk mentangkan tajuk pada malam ini. Pelik-pelik juga tajuk, tak pernah dengar kan. Silakan Prof. Okey, terima kasih Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi topik kali ini yang sebenarnya berkait dengan kehidupan kita, ya, terutama bagi mereka yang telah mula menyara hidup mereka sendiri. Kerana salah satu alir ataupun pengalir yang menyebabkan ekonomi kita boleh bergerak adalah wang. Wang adalah punca kepada aliran tersebut. Dia ada beberapa faktor lain lah yang saya telah bincangkan. Tetapi oleh kerana wang ni dia akan menentukan yang sebenarnya dari segi ekonomi sebuah negara. Jadi kita kena tengoklah sebagai orang Islam, kita perlu menilai. Saya akan nilai dari sudut sains, ya. Ringgit adalah mata wang kita, sebagaimana kalaulah Amerika dia pun akan menggunakan dolar, ataupun kalau di Singapura dia kata guna Singapore dollar, kalau di Indonesia dia akan menggunakan rupiah, dan kalaulah di London, ya, dia akan menggunakan pound, ya. Jadi bergantung kepada negara, ya, negara-negara yang kita akan guna, ya, wang tersebut, ya. Kerana wang ni satu perkara yang mudah, ya, untuk kita gunakan sebagai menukar, ya, kepada nilai barangan yang kita hendak, ya. Tak perlulah katakan kita hendak makan nasi, kita kena bawa seekor kambing untuk ganti nak makan nasi tersebut. Jadi apa yang kita perlu bawa cuma mata wang saja, iaitu wang tersebut. Sama ada kalau di Malaysia, ya, maka kita akan menggunakan ringgit, ya, dalam bentuk sebutan ringgit. Jadi persoalannya, kita sebagai orang Islam ni, kerana Islam ini adalah kehidupan yang syumul. Maknanya setiap benda ataupun setiap perkara yang kita lakukan, ya, perlu kita tengok sama ada dianya mengikuti landasan-landasan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita kena pasti dalam perkara ini. Kita tak boleh agak-agak ataupun taklid, ya, terhadap perkara ini, kerana ianya involve kehidupan kita. Jadi kalaulah, ya, macam saya dah perkatakan di sini bahawa ada kemungkinan bahawa ringgit itu adalah riba, maknanya keseluruhan hidup kita ni adalah menggunakan riba. Jadi bila kita sebut satu kenyataan seperti itu, ianya satu kenyataan yang amat serius, ya, kerana Allah dan Rasulnya telah declare perang, ya, ke atas sesiapa saja yang mengambil riba. Jadi bila disebut macam itu, adakah kita nak mengharap daripada Allah pertolongan? Susah sikit lah, kerana Allah sendiri dah declare perang kepada kita. Jadi inilah dia satu perkara yang kadang-kadang kita ambil sambil lewa, ya, tetapi yang sebenarnya impak dia terlampau berat, ya, terlampau berat untuk kita tanggung. Sometimes saya juga wonder, ya, macam Palestine, ya, saya pun telah pergi ke Palestine dan telah pergi pun ke Israel. Ya, penggunaan wang mereka di kat sana pun lebih kurang macam kita, iaitu mereka menggunakan satu sama ada dalam satu bentuk, ya, dolar ke dalam US dollar dan lain-lain. Jadi persoalan kita, adakah
wang ini ya, kalau mengikut ulama nanti kita akan bincang, wang sepatutnya tidak boleh berubah ya, tidak boleh berubah. Ianya satu nilai yang tetap, jadi dengan itu dia tidak ada ya mempunyai sifat ribawi. Itu secara introductionnya ya, kerana agak dalam sikit kali ni kita akan masuk ya. Mengapa ya? Kerana saya rasa ya, kita masyarakat Islam di Malaysia ini dan juga di seluruh dunia patut sedar, ini termasuk juga ulama-ulama kita yang membuat terutama ya kajian dalam fiqh muamalat dalam bahagian wang ya. Tak ramai ya sebenarnya di dalam dunia ni yang membuat kajian tersebut. Okey, jadi saya tukar sikit ya tajuk ini kerana istilah yang digunakan rupanya dekat luar ialah pengurup wang ya, pengurup wang. Dan saya mula realise ya mengenai istilah pengurup ini ketika saya bersembang dengan neighbor saya ya. Neighbor saya adalah seorang pengurup wang. Dan kerjanya simple saja. Kalau katakan saya nak pergi ke Egypt, saya nak duit pound Egypt, dia boleh tukarkan untuk saya. Ataupun saya nak pergi ke Amerika ke nak tukar US dollar, dia boleh tukarkan pada saya. Jadi dia ni adalah pengurup wang. Jadi adakah pengurup ini ya, iaitu yang menukar wang kita ini ya, adakah ianya halal yang sebenarnya? Yang ni so far lah saya tak dengar lagi lah ulama kita bercakap. Ya adalah seorang dua mufti berkata mengenai perkara ini, tetapi tak diambil peduli sangat oleh semua. Inilah satu perkara yang amat menyedihkan. Jadi sebelum tu saya nak iklan sikit lah. Ini adalah senarai buku-buku saya. Bahagian atas ini adalah on education. Yang bahagian bawah ini adalah bahagian ekonomi. Dan akhir sekali inilah bahagian madani, ya, isu-isu madani yang saya tulis sambil saya memberi presentation dekat sini lah. Kerana saya rasa kadang-kadang presentation yang saya beri itu tak cukup masa ya. Saya banyak lagi perkara yang perlu diketengahkan. Okay, dan kita dapati ada beberapa perkara nampak macam ulangan ya, yang sebenarnya lebih detail ya, lebih detail. Jadi kalau siapa yang berminat ya boleh buat seperti inilah. Kita semua guna internet sekarang ni, cuma ada hard copy saja. Okey, jadi kita sekarang ni nak masuk ya. Kalau kita tengok dari segi prohibition ya, iaitu larangan mengenai riba ni dalam Al-Quran, dia bermula daripada surah Ar-Rum lagi dah. Diberitahukan bahawa riba ni merosakkan moral. Ini very interesting ya. Allah katakan riba ialah dia merosakkan moral dalam surah Rum ayat 39. Kemudian dia teruskan ya dengan memberitahu bahawa riba ni praktis orang Jew ya, orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam surah An-Nisa 61. Dan ada yang mengkaji sejarah telah mendapati bahawa punca utama ya orang Jew di Bani Israel ni dihalau ya merata-rata tempat ya, memula daripada UK, daripada Switzerland, daripada semua negara ya di Eropah, sehingga akhirnya oleh kerana orang Eropah ni mengikut ceritanya dah tak sanggup dah menerima orang Jew ni kerana mereka praktis riba ni, mereka hantar ke Palestin. Tapi malangnya kita ni orang baik-baik, orang Islam ni orang baik-baik ya, walaupun dia praktis riba yang paling agung sekali, kita masih terima ya, masih terimakan mereka ya di Palestin. Tetapi kita nampaklah sekarang ni mengapa ya orang Eropah telah halau Jew daripada Eropah, tetapi kita ambil dia di Timur Tengah. Jadi ini disebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ya. Dan prohibition dia yang sebenarnya turun dalam surah Al-Imran ya, ayat 130 hingga ayat 132. Dan perang ya, declare oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ya, 275 dan 281. Jadi dalam Islam ni
hanya dua tempat saja yang Allah dan Rasul declare perang. Satu ialah riba, maknanya sesiapa yang praktis riba, maka Allah declare perang. Yang kedua ialah orang yang tak bayar zakat. Tak bayar zakat. Jadi dua tu saja. Dan penting bagi kita untuk faham ini dalam kita perhatikan ni dalam ayat Quran dan juga hadis. Jadi kita perlu berhati-hati sebagai orang Islam yang menerima Islam sebagai the way of life cara hidup, kena faham mengenai perkara ini. Okay. So ini dia ayat-ayat dia, tak payahlah saya baca boleh terujuk saja kepada Ar-Rum, An-Nisa, Ali Imran dan surah Al-Baqarah. Dan semuanya ni kalau kita tengok interestingly enough ayat-ayat ini turun di Madinah. Surah Ar-Rum, surah An-Nisa ni, surah Ali Imran ni, surah Al-Baqarah ni semua turun kat Madinah. Mengapa yang Allah turunkan mengenai riba ni di Madinah? Kenapa tak diturunkan di Mekah, Mukarramah? Jadi di sini kita nampak mengapa. Kerana riba ni adalah kehidupan. Dia involve dalam kehidupan. Kerana terutama dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan bahawa riba diharamkan tetapi perniagaan dibenarkan. Inilah satu kenyataan yang amat kadang-kadang ramai orang tak faham. Pasal apa pula riba dibenarkan? Mengapa pula perniagaan dibenarkan? Riba tak dibenarkan, tapi perniagaan dibenarkan. Apa bezanya antara keduanya? Yang itu kita telah bincang dahulu lagi lah. Please refer kepada kita punya presentation di mana kita tunjukkan bahawa perniagaan dan riba tak sama. Tak sama. Kedua-duanya tak sama. Riba menzalimi, tetapi perniagaan membawakan kita untuk bekerjasama dan mengikat ukhuwah di antara kita. Itu dia beza dia. Jadi berhati-hatilah kerana malang kita sekarang, ekonomi kita sekarang ni berasaskan kepada riba. Dan salah satu punca yang menyebabkan ekonomi kita ni tak boleh diperbaiki ialah kerana wang yang kita gunakan itu pun adalah riba. Jadi dia orang kata masalah yang bertempek-tempek, yang kalau nak diselesaikan kena selesai semua sekali, tak boleh selesai satu-satu saja. Nak tukar ekonomi kepada ekonomi Islam, kita kena tukar. Pertama adalah wang kita dulu sebelum kita boleh tukar ekonomi. Kerana wang adalah saya sebutkan sebagai seperti darah di dalam anggota badan manusia. Jadi kalaulah ekonomi itu adalah anggota seluruh manusia itu, maka yang menyebabkan manusia itu boleh berfungsi dengan baik ialah darah yang mengalir di dalam badannya. Dan darah itulah adalah wang. Adalah wang. Okey. Jadi kita dapati dia adalah satu riba, satu riba. Sama ada riba buyuk, saya tak nak cerita juga, riba dan lain. Ada banyak fadil dan riba qard dan riba jahiliah. Jadi detail semua mengenai riba ni saya ada bincang dalam ekonomi Islam. Nak bincang lagi sekali panjang cerita dia. Tapi saya nak tumpu kepada wang ni supaya kita faham mengapa yang saya kata wang yang ada sekarang ni iaitu ringgit adalah riba. Okey. So takrifan dia kalau kita lihat apakah itu wang? Wang itu apa yang bernilai, yang berfungsi sebagai alat tukaran. Dia sebagai alat pertukaran secara umumnya. Jadi just imagine kalaulah alat pertukaran tu sendiri berubah, susahlah kita nak buat perniagaan. Susahlah kita nak membeli barang. Harga dia tukar-tukar. Bukan tukar kerana barang itu. Ini key point dia ini. Dia barang, bukannya harga dia berubah kerana barang, tetapi harganya berubah kerana wang. Inilah dia masalah fuqaha. Apa nama sekarang ni? Fuqaha dalam kajian, dalam statement dia kata wang adalah bukan ribawi. Kerana dia nak mengelakkan diri dia daripada memberi kesan kepada bila kita beli barang. Bila kita beli barang, harga dia naik macam apa?
Kerana wang dia dah naik, dah berubah. Ataupun harga dia jatuh pasal apa? Kerana wang dia dah berubah. Jadi dalam Islam, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah menyebutkan hanya 2 kali saja ya dalam Al-Quran, iaitu menyatakan penggunaan dinar, ya, dinar sebagai wang, dan ini dianggap tak boleh berubah. Dalam salah satu daripada ayat tersebut, dia mengatakan bahawa janganlah kamu memperkecil-kecilkan dinar, ya, mengikut ahli mufassir, ya. Apa yang dimaksudkan di situ ialah jangan kamu jadikan dinar itu menjadi seakan-akan harga di sini lain dan harga di sana lain. Jangan, ya, mesti sama. You beli dekat Amerika ke harga dinar sama, ya, you beli di Amerika, di Malaysia pun harga dia sama. Okey, jadi wang ini, ya. Jadi masalah kita sekarang ini ialah saya di Malaysia menggunakan ringgit, dan katakanlah saya pergi ke London, saya akan menggunakan pound. Pernahkah kita, ya, bila pergi ke London, saya bawa duit saya RM1, saya cakap kat dia, saya hendak beli baju itu, ya, harga katakan baju itu adalah £5, saya bagi dia RM5, agaknya dia akan bagi tak saya baju tu kepada saya? Tentu dia tak bagi. Dia kata, RM5 sikit yang banding dengan £5, kena bayar lebih. Tetapi isunya sekarang di sini ialah pound tadi dalam untuk orang British, ringgit untuk orang Malaysia. Adakah emas dalam bahasa Melayu dengan gold dalam bahasa Inggeris tak sama? Kita cakap gold, dia lagi mahal. Kita cakap emas, dia lagi murah. Ini tak betul, ya. Ini yang dikatakan riba tu. Ini yang dikatakan riba. Jadi bila wang itu, kita nak dia tak berubah, ya, di mana pun kita guna dia tak berubah, dia sama, ya, apa pun gelaran yang kita beri dia tetap sama. Itu dia. Jadi begitu juga, ya, kalau kita tengok kredit, ya, pinjaman kalaulah kita pinjam RM1, 10 tahun kemudian kita kena ulang RM1. Kalaulah kita pinjam sekarang ini RM1,000, kita kena pulang balik dalam masa katakan tak kira lah berapa juta tahun pun RM1,000. Pasal apa? Kerana wang tak berubah dengan masa. Ya, wang tak berubah dengan masa. Kalau wang itu berubah dengan masa, itu dia nama dia riba. Itu dia riba yang saya telah sebutkan tadi. Inilah dia. Jadi apakah kewangan? Satu cabang ekonomi yang berkait dengan peruntukan sumber serta pengurusan sumber, pembolehan, pelaburan, ya, secara mudahnya, kewangan berurusan dengan perkara yang berkaitan dengan wang dan pasaran. Ya. Bila kita guna wang tersebut, maka kita masuk dalam sektor kewangan. Itu adalah istilah-istilah, ya, yang kita kena faham. Okey, jadi kita tengok ni exchange sekarang ni memang menakjubkan lah bagi kita, ya. Semua wang, ya, bergantung pada exchange dia. Ada exchange rate dia. Saya ambil satu exchange rate yang lama lah. Jadi kalau pergi di Pulau Pinang ni memang banyak lah yang buat tukar duit ni, pengurup wang di Pulau Pinang ni ramai, ya. Macam contoh tadi neighbor saya kata. Jadi dia pengurup wang dan dia boleh hidup dengan pengurup wang. Dan interestingly, dalam saya ni kira pangkat tinggi jugalah. Saya pun tak sanggup. Dia ada kereta BMW kat rumah dia. Jadi nak tunjukkan bahawa pengurup wang ni pun kaya, bukannya miskin. Okey. Jadi kita dapati bahawa pengurup wang ni dia lihat, ya, dari segi kadar pertukaran dia. Jadi kadar pertukaran ini juga berbeza-beza, ya, bergantung kepada duit apa yang kita gunakan, dan di manakah punca, ya, perbezaan ini. Ini yang kita heran. Jadi mana punca je? Ya, pengurapan mata wang, ya. Jadi mata wang ni ditentukan dari jumlah mata wang negara lain yang boleh dibeli oleh mata wang anda sendiri. Jadi sekarang ni kita tengok mata wang tu sendiri pun boleh berniaga ke? Dalam fiqh muamalat
sekarang ni kalau tanya kat any fiqh muamalat, imam apa orang kata ustaz ataupun pakar-pakar dalam fiqh muamalat, dia akan kata wang tak boleh niaga. Harga dia sama je. You guna wang apa pun harga dia sama. Dan ini dipegang oleh ataupun dimula explain oleh Imam Hanafi. Jadi saya saja nak cek adakah ini berlaku di Malaysia aja. Saya cek dekat kawasan di mana mereka merujuk pada Imam Hanafi. Dan saya tanya kat dia, wang ni kan kita boleh bertukar boleh buat pengurapan. Dia kata, oh iyalah boleh buat. Tapi bukan ke Imam Hanafi kata wang ni tak boleh ubah-ubah. Jadi dia kata tak kami still anggap bahawa wang ini adalah tetap. Jadi macam mana? Ini adalah kita kena faham kita hidup dalam satu realiti. Dalam realiti kehidupan kita ini wang berubah Wang berubah. Jadi bila wang berubah, dia boleh diperniagakan. Dan Rasulullah dan apa nama tu membenarkan kita berniaga wang tak membenarkan. Itu salah dari segi hukum ke hukum syarak adalah salah. Jadi bagi setengah negara kadar pertukarannya sentiasa berubah. Jadi terpaksalah kita determine bila dia berubah, berapa banyak dia berubah. Jadi kadar pertukaran ini menggunakan nilai pada mata wang ini merentas negara tersebut. Sama ada dari segi perdagangan antarabangsa ataupun transaksi individu. Kalau kita nak mengembara, kita akan lagi terasa akan perubahan ini. Jadi ada dua jenis kadar pertukaran ni. Ada yang fleksibel dan ada yang tetap Apa beza antara keduanya? Kalaulah dia kadar fleksibel, dia mengikut pasaran pertukaran yang kita panggil sebagai forex Forex. F-O-R-E-X Jadi kadar pertukaran ini adalah fleksibel. Dia bergantung kepada beberapa perkara dan mata wang yang paling banyak digunakan sebagai contoh oleh rakyat Amerika, US dollar. Jadi dia bergantung juga, ini tak termasuk peso Mexico, dolar Canada, euro punya untuk Eropah, pound untuk British dan yen untuk Jepun. Ini sebagai contoh lah. Jadi negara-negara ini menggunakan pertukaran yang fleksibel. Jadi dia berubah. Dia berubah. Dan dasar mereka dipengaruhi oleh jangka panjang. Tapi kebanyakan negara hanya boleh mempengaruhi tapi tak boleh mengawal kadar pertukaran tersebut jadi di kadar fleksibel. Yang kadar tetap pula, apa yang mereka lakukan ialah seperti Rial Arab Saudi. Rial Arab Saudi dia bersandar kepada dolar Amerika. Jadi bila dia bersandar kepada dolar Amerika, selagi dolar Amerika tak berubah, maka dia pun tak berubah. Kita at one time pack, ini nama dia pegging pack dengan Amerika tetapi sekarang ni kita tidak kerana ini pun tak menyebabkan kita masalah dalam ekonomi kita pada masa akan datang. Jadi inilah dia masalah-masalah yang timbul kerana adanya perubahan. Apakah dia faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran ini? Kerana pertukaran ini kita lihat terutama sekarang ni untuk hidup di dunia present ini, kita kena tahu apa dia faktor dia. Yang pertama ialah kadar faedah yang dibayar oleh bank pusat. Bank pusat yang menentukan kerana dia juga mencetak wang. Dia mencetak wang dan mereka supposed to be quote unquote the custodian of money. Dan tetapi kita dapati kadang-kadang kerajaan yang punya kawalan yang ketat terhadap bank pusat salah gunakan bank pusat. Kadang-kadang Amerika adalah nombor satu lah dalam segi masalah ini. Dalam Fed dia adalah dikawal oleh kerajaan. Jadi bila dia perlu duit, dia cetak banyak-banyak. Bila dia tak perlu duit, dia berhenti cetakan dia. Ini adalah. Yang kedua ialah bekalan wang yang dicipta oleh bank pusat negara. Macam tadilah dicetak itu. Dan ketiga, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan kewangan. Kalau kita baca duit Amerika tu, dia tulis itu in God we trust. Maknanya bergantung pada persepsi orang. Kalau lah saya rasa $1 tu, satu kertas tu tak worth it, saya boleh buat
maka tak ada nilai langsung, ya, tak ada nilai, ya, wang tersebut. Jadi dia memainkan peranan yang utama, ya, dalam kehidupan kita, wang ini, ya, kerana kita menggunakannya. Cuma, ya, kita perhatikan, ya, yang menjadi masalah kita sekarang ni ialah dalam Quran cuma menceritakan mengenai wang dinar dan wang dirham, ya, dirham, ya, iaitu wang yang bergantung kepada komoditi, ya, iaitu emas dan juga perak, ya. Jadi bergantunglah, ya, sama ada kita boleh beli ayam ataupun beli seekor kambing. Itu dari segi istilahnya. Cuma masalahnya wang dinar dan wang dirham ni tak banyak negara guna, ya, sekarang ni. Malaysia adalah sebuah negara yang tak menggunakan dinar dan dirham ini. Kita menggunakan ringgit, ya, ringgit, ya. Dan pada zaman Rasulullah, ya, kita dapati, ya, macam contoh dalam ayat ini, diceritakan bahawa supaya menyimpan dinar, ada setengah ulama tu boleh simpan dinar untuk kita dan ada setengahnya tak boleh, ya. Ini dalam surah Ali Imran, ya, ayat 74, dan juga dalam surah Hud 87, di mana, ya, Allah melarang, ya, kita untuk turun naikkan harga wang kita. Ini dia interesting. Jadi maknanya penggurupan wang itu dilarang oleh Allah. Ya, penggurupan wang itu dilarang oleh Allah dalam surah Hud, ya, ayat 87. Jadi kalau orang tanya ada ke yang dikatakan tak boleh kita buat exchange duit ni? Ada. Ayat surah Hud ayat 87. Kalau orang kata itu je satu ayat. By the way, kalau ada satu je ayat dah cukup dah untuk larangan tu kena implement. Ya, kena kita implement. Jadi itulah dia, ya, di zaman Rasulullah. Dan kita dapati, ya, bahawa peranan wang ni adalah penting, ya. Kerana kita tak boleh, ya, beri wang ni kepada orang yang masih tak faham, ya, mengenai kedudukan wang ini. So kalau macam tu nampaknya Haidar tak dapat, tak bolehlah kami bagi wang, saya nampak tak faham. Kena faham dulu baru boleh bagi mengenai wang ni. Ini dilarang, dalam surah Al-Ma'idah ayat 4. Jadi jangan main-main. Cuma dikatakan situ adalah anak yatim, ya, tetapi macam biasalah kalau kita nampak lelaki ke perempuan ke, dua-dua kena, kita boleh pakai, ya, ayat ni. Jadi dari sini jelas menunjukkan bahawa penting, ya, untuk kita memahami, ya, penggunaan wang itu sendiri. Ya, walaupun penggunaan dirham dan dinar, ya, kita dapati, ya, perlu diingatkan, ya, bahawa wang tersebut adalah komoditi, ya, komoditi, ya, berwujud komoditi. Jadi kalau kita tengok pada pandangan sejana Islam, ya, di seluruh dunia yang terkenal macam Imam Malik, Imam Al-Ghazali, Imam Tamiyah, Imam Qayyim dan Ibn Khaldun, semuanya mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa hanya penggunaan logam saja. Maknanya wang itu mesti dah dalam bentuk logam, merujuk kepada emas dan perak. Ini asasnya kerana ayat Quran hanya merujuk ke situ saja, ya. Dia tak merujuk kepada perkara yang lain dalam hal ini, ya. Jadi ini pentingnya kita sebagai ahli sains, ya, untuk mengkaji perkara ini dan memerhatikan, ya, bahawa ada perkara yang perlu dibuat perubahan, ya, kerana ini adalah berlakunya, ya, pertukaran barangan, ya, medium. Dia sepatutnya hanya sebagai medium saja dan bukan part and parcel of the business itself. Inilah dia yang jadi masalah kita. Jadi sistem mata wang dunia ni, yang sebenarnya berubah, ya, daripada barter trade, ya, mula-mula kita buat, kemudian mata wang logam yang pertama abad ke-7. Kemudian denarius Romawi yang mencadangkan mata wang perak, dan solidus Byzantium pada abad yang keempat mencadangkan emas, ya, sebagai mata wang, ya. Kemudian barulah, ya, Islam pada abad yang ke-7 dinar dan dirham, iaitu menggunakan dua-duanya, emas dan perak. Tapi rupanya dia tak berhenti kat situ. Bila apa orang kata sahabat-sahabat meninggal dunia, sistem wang tu bertukar lagi. Dia sistem wang ganda, ya, dinamakan.
di mana perak dan emas digunakan secara persamaan sebagai mata wang. Kemudian kita lihat pada 1870 hingga 1914 standard emas telah digunakan. Dan selepas itu, ini yang menyebabkan kita rasa agak kecewa lah. Ya, iaitu mata wang dan perang dunia. Apabila berlaku perang dunia, uh, ada satu conference yang dinamakan Bretton Woods. Ya, dalam conference tersebut, dolar Amerika telah menjadi rujukan. Ya, akan jadi peg. Semua orang kena peg dengan US dollar dan nilai emas tu telah tetap. Dan cuma itulah pencabutan jam standard emas ini, Richard Nixon adalah orang yang pertama yang mengharamkan penggunaan emas ataupun menyimpan emas bagi tujuan membeli di Amerika Syarikat. Jadi apa yang kita yang boleh simpan di Amerika adalah dalam tak boleh lebih daripada, kalau tak silap saya, 1 kilogram. Bawah daripada itu tak apa. Atas daripada itu boleh ditangkap dan dipenjara 10 tahun. Saya difahamkan undang-undang tu masih ada lagi. Jadi tapi di Malaysia, you nak simpan berapa ribu tan pun tak ada masalah. Tapi di Amerika jangan bawa emas lebih daripada 1 kilo. Maka you akan ditangkap dan dibawa ke dalam penjara. Itu adalah Bretton Woods. Akhirnya Bretton Woods. Kemudian Europe decide dia tak nak dah ikut. Pasal apa pula nak merujuk kepada Amerika Syarikat? Dia kata, saya nak buat duit saya sendiri. Itu yang dijadikan Euro 1999. Dia akan berasaskan kepada negara dia sendiri. Dan kemudian Bitcoin, yang bagi orang yang dari Jepun dan semua ni merasakan, pasal apa pula mereka nak rujuk kepada Amerika, pasal apa pula nak rujuk kepada Euro, kita buat pula Bitcoin. Itu yang jadi Bitcoin pula. Jadi kesemuanya ni sistem bermula daripada sistem barter daripada awal, kemudian sampai ke wang digital, banyak perubahan telah berlaku. Jadi ulama-ulama kita, ulama muamalat ni kena kaji benda ni. Jangan kata merujuk kepada zaman Rasulullah saja, tak cukup. Kerana perubahan, kalau saya tengok ni dah 11 perubahan sejak daripada zaman Rasulullah telah berlaku. Wang tu telah berubah. Telah berubah. Jadi apakah itu perdagangan mata wang? Perdagangan mata wang ni ataupun dipanggil sebagai forex, tujuan utama dia simple aja, untuk meraih keuntungan dari perniagaan wang. Ini ilmu fuqaha, muamalah fuqaha kita masih duk insist wang tak boleh ubah nilai dia. Allah. Ini orang kata depan mata dia kata dia orang forex. Tak. Wang boleh berubah. Dan kami ambil keuntungan ni daripada wang tersebut. Jadi itulah, saya sedih lah kadang-kadang jumpa pakar fuqaha ni. Saya tanya dia, simple je. Ni saya bertanya ni bukan tahun 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Saya tanya ni tahun lepas saya jumpa. Dia ni memang pakar fuqaha dalam muamalat. Dia mengajar dalam kursus ini di universiti. Dan saya tanya kat dia, adakah wang ini boleh boleh diniaga? Oh, dia kata tak boleh. Kerana Islam, dalam Islam, dalam fiqh Islam, fiqh muamalat Islam, wang adalah tetap. Saya kata, you ni dah dunia mana duduk ni? Tapi dia kata, saya tak boleh buat fatwa ini. Saya kena sembang, cakap lagi dengan ulama-ulama lain. Dan saya tak berani nak lawan dengan Imam Hanafi. Memang betul lah Imam Hanafi yang mula buat pernyataan ini. Tapi kita kena ingat, Imam Hanafi dulu tak ada duit macam ni. Duit dia tak berubah. Dia hanya guna dirham dan dinar saja. Jadi apakah itu mata pasaran wang? Macam saya katakan tadi lah, ada FX ataupun forex, dan ianya ada bunyi counter antarabangsa. Jadi pasaran ni ada di merata, di Asia, di Tokyo, di Eropah, di London, di Amerika Syarikat, di New York, di Pasifik, ada dekat Sydney. Jadi ada merata di mana orang menjual beli duit ni. Jadi duit ni dah jadi jual beli. Sedar-sedar ke kita ulama kita ni? Ataupun mereka fikir nak bincang pasal perkara ini?
Jadi kena fikirlah. Bagaimana perdagangan ni berfungsi melalui spekulasi. Which is yang Allah telah larang. Dan dia berpasang dengan mata wang yang lain. Jadi sama ada pasangan major atau pasangan minor atau pasangan exotic, macam-macam lagi. So it's complex. Jadi wang itu as simple as zaman Rasulullah dahulu. Dan ini perlu kita buat kajian balik semula ya, untuk kita memahaminya dan kita membuat hukum dan fatwa yang baru ya. Dah tiba masanya. Apakah yang mempengaruhi mata wang? Dan kita lihat ya, ia masalah dari segi inflasi, keadaan faedah pasal sekarang ni dah diberniaga. Jadi hutang kerajaan dia pun, kerana kerajaan yang menentukan nilai wang tu juga, kestabilan politik, semua ini ya. Jadi permintaan dan penawaran, ya, kadar faedah, ketegangan geopolitik, semua ni akan menyebabkan perubahan ya dalam nilai mata wang itu sendiri. Satu perkara lah, the fundamental yang sebenarnya saya tengok kita mempunyai banyak masalah ni. Wang ni sebenarnya ada 4 jenis yang berbeza. Yang ini yang fundamental kena ajak dekat fiqh muamalat ni. Duit ada jenis. Satu adalah wang komersial, iaitu mata wang yang dibuat daripada wang buku, hutang. Dia hasil oleh bank perdagangan. So, selalunya ini dipanggil sebagai wang bank perdagangan. Yang ini pun riba. InsyaAllah nanti satu hari saya akan bincangkan bagaimana bank ini yang sebenarnya tak kira bank Islam ke, bank muamalat ke, semuanya praktis ini. Ini yang menyedihkan saya ya. Kerana kita menggunakan nama-nama Islam tetapi kita melakukan dari segi praktis saja benda-benda yang bertentangan ya dengan apa yang Allah dah perintahkan. Wang fiduciary ya, iaitu bayaran atas dasar amanah tapi bukan atas dasar mana-mana perintah negara. Contohnya cek ya. Jadi sekarang kita wang fiduciary ni dah tak banyak dah. Tetapi yang paling banyak sekali ialah apa yang kita panggil sebagai wang fiat, iaitu wang yang dikeluarkan kerajaan yang tidak disokong oleh komoditi seperti emas. Ini dinamakan wang fiat. Dan ringgit adalah wang fiat. Dolar adalah wang fiat. Pound adalah wang fiat. Dan pada zaman Rasulullah ya, hanya ada wang komoditi sahaja, iaitu wang yang nilainya berasas daripada komoditi, yang mana ia dikenali sebagai wang komoditi. Sebagai contoh dirham, itu adalah wang komoditi, maknanya dia pack pada komoditi. Cuma itulah yang sedih kita adalah wang fiat ya, kerana wang fiat ini adalah mata wang fiat ya, adalah mata wang yang digunakan di seluruh negara sekarang ni, di seluruh dunia. So if we want to change this, memang kita perlu ya melakukan perkara yang agak drastik yang menyebabkan perubahan ya kepada dunia perniagaan ini. Tetapi adakah ini mustahil? Yang sebenarnya tak mustahil ya. Walaupun dia ada kelebihan dia ya, sebagaimana judi juga ada kelebihan, menengah nasib pun ada kelebihan. Tetapi Allah dah haramkan riba. Apa dia kelebihan dia? Stability nilai, pengandaian pemerintah, liquidity dia mudah, penerimaan global, dia flexibility, ini semua ni yang kelebihan dia. Apa dia kekurangan manfaat? Fiat. Dia akan menyebabkan inflasi. Ya, kalau terlampau banyak, kalau terlampau sikit, ya, dia punya purchase capability dia akan turun dan naik. Dan nilai tidak tetap, tergantung kepada pemerintah, kesulitan dalam transaksi internasional, risiko keamanan, terbatasnya privacy dan lain-lain. Jadi ini adalah unfortunately integral dalam ekonomi moden di sini. Saya sebutkan tadi, adakah ini satu perkara mustahil untuk we go against? Tidak. Ya, kerana Rasulullah telah menunjukkan kepada kita, ya, selepas dia hijrah, ya, apabila Rasulullah berhijrah, dia buat 3 perkara. Dan selalunya 2 perkara saja yang ustaz-ustaz kita bincang. Pertama ialah Rasulullah akan bina masjid dulu. Mengapa Rasulullah membina masjid? Kerana untuk make sure akidah kita terjamin. Yang kedua apa Rasulullah buat? Tanda tangan Syahifah Madinah. Mengapa itu? Ialah politik ya, kerana dia nak make sure ya, dari segi
perhubungan di antara orang Islam dengan Islam. Dan interestingly enough, ya, perhubungan antara orang Islam dengan Islam dalam Syaifah Madinah tu sikit aja. The rest is perhubungan di antara orang Islam dengan bukan Islam. Oh, nampak tak? Itu dari segi politik. But the third one yang Rasulullah buat yang jarang dibincang oleh ulama-ulama kita, ulama Islam lah, minta maaf ya. Ulama-ulama kita ialah Rasulullah set up pasar. Set up pasar. Siapa Rasulullah set up pasar? Oh, Rasulullah pun nak kenal itu kan? Kerana Rasulullah ni dari segi training dia, kalau siapa yang baca sirah, jangan tumpu sangat dalam bahagian agama dia tu. Kita akan dapati Rasulullah ni mula berniaga dari umur dia 8 tahun. Dan dia pergi ke Syam tak berapa kali ke untuk berniaga. Sehingga kan dikenali oleh seorang janda yang kaya ya, yang bernama Khadijah. Yang akhirnya tertarik kepada Rasulullah dan berkahwin dengan Rasulullah SAW. Dan kita dapati bahawa Rasulullah mempunyai pengalaman yang dalam ya, mengenai perniagaan ini. Jadi bila dia pindah atau berhijrah ke Mekah, ke Madinah, dia dapati bahawa orang Islam semua menjadi susah ya, kerana pada ketika itu turunnya surah ayat riba tadi. Jadi bila dia pergi kepada pasar-pasar yang dikawal oleh orang Yahudi ni, Karnukah ni, dia dapati bahawa mereka tak boleh laksanakan ya, penggunaan tak menggunakan riba. Jadi ramai sahabat berjumpa dengan Rasulullah untuk create lagi satu pasar yang lain. Dan lagi satu pasar telah dibina oleh Rasulullah berdekatan dengan masjid. Yang inilah yang tak banyak orang cerita. Jadi dalam pasar ni Rasulullah tetapkan bahawa perniagaan mestilah mengikut apa yang ada di masjid. Maknanya kalaulah diharamkan riba, maka tak boleh laksanakan riba di pasar ini. Very interesting. Bila saya mula baca sirah mengenai perkara ni, saya kata rugi kita tak ketengahkan ini. Jadi maknanya Rasulullah sendiri ya, Rasulullah sendiri iaitu yang menjadi kita punya guide ya, petunjuk dan example telah melawan ya riba ni dengan meng-create ya, dengan mencipta, dengan membina pasar. Dan kalau saya nak cerita pasar ni pun ada dia punya detail dia ya. Dia punya apa dia ada dalam buku yang saya telah karang ya mengenai perkara ini. Jadi itulah kita dapati ya bahawa wang ini berubah ya disebabkan ini dan boleh kita lawan. Ya boleh kita lawan. Dan wang ni mempunyai nilai masa juga ya, dia berubah dengan masa. Ya nilai masa wang ya TVM ini. Dan ada formula dia. Ini dia formula untuk melihat ya perubahan nilai wang. Ini tak kira dari segi supply and demand. Mana orang mendak ke orang tak mendak. Tak kira dari segi orang tu nak cetak ke tak cetak. Duit kerajaan nak cetak tak cetak. Tetapi wang tu by itself, because dia adalah riba, dia berubah juga dengan masa. Iaitu dipanggil TBN. Ya, TBN. Jadi kita ingatlah ya, bahawa nilai wang tu tak sama. Ya, telah berubah-ubah. Jadi inilah dianya. Ya. Kalaulah kita nak tengok dalam Islam ini, hanya ada satu saja yang rapat ya, dalam wang ni, iaitu rukun asar ya. Dalam rukun ini ialah dia adalah rukun jual beli juga ya. Cuma yang penting di sini ialah kita perlu buat akad, dan akad itu perlu dibuat melengkapkan pembelian. Maknanya dia tak boleh akad tertangguh ataupun pembayaran tertangguh. Semua ni tak boleh dalam Islam. Dan inilah pertukaran wang yang digunakan. Jadi perlulah kita berhati-hati ya. Kerana dalam Islam ada ya satu section ya muamalat yang menceritakan mengenai perkara ini. So inilah dianya ya. Jadi kalau kita tengok ya, mula-mulanya itu kita buat barter trading yang ini tak riba. Physical object tak riba. Tapi once kita guna paper money, kita guna credit card, kita guna electronic money, ini semua riba. Yang lain itu tidak. Walaupun dari ilahnya ya, kita tahu bahawa pengharaman riba
Tetapi ulama-ulama fiqh yang sampai sekarang pun masih berpegang bahawa wang bukannya ribawi, ya, bukannya ribawi. Jadi mengapa wang kertas riba? Pertama kita kena lihat, dia ni adalah wang fiat. Ya? Pada dasarnya tak ada nilai. Ya, tak ada nilai, dia kertas je. Jadi kalau ikut ada seorang sahabat saya, dia buat pengiraan kos nilai untuk buat duit RM1, duit RM1,000, duit RM100. Oh, very interesting. Uh, Berbeza-beza lah nilainya. Ya. Jadi wang fiat ni pada dasarnya is just kertas. Itu saja. Dan dia ada exchange rate. Bila ada exchange rate, dia puncanya ialah interest, iaitu bunga. Dan dia ada time value. Maknanya dia juga disebabkan oleh interest, akan ada time value. Jadi semua ni menunjukkan bahawa wang kertas adalah riba. Jadi bila Rasul mengatakan emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Maknanya, you dapat barang, you bagi duit. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Ini oleh Muslim. Dalam hadis 2971. Boleh rujuk ke benda. So, jadi kalau kita lihat ya, financial transaction ya, kita dapati ada banyaklah yang kita perlu berhati-hati ya dalam penggunaan. Jadi yang prohibited itu adalah riba, gharar, maisir, itikar, haram, barang mana kita jual beli barang haram, dan gish, iaitu kita sorok ya, conceal barang itu. Jadi Islamic financial transaction itu tak sama ya dengan generic financial transaction. Jadi perlulah kita mula ya membuat cadangan ni kepada negara. Awal Perdana Menteri telah mula introduce dia pada awal masa dia menjadi Menteri Kewangan. Dan sekarang dia jadi Menteri Kewangan balik. Kita perlu relook bagi kerana apa yang dicadangkan pada ketika tersebut adalah baik, tetapi bila diimplement kita dapati terlampau banyak riba. Even including wang itu sendiri. So, di mana pergi nilai kemanusiaan? That is the soalan yang Datuk Seri duk tanya kita. Mestilah tak ada kemanusiaan kerana dia berasal dari riba. Bila riba means you dah zalim. You lupa ya mengenai kemanusiaan lagi. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamal Azizi. Yalah, betul lah apa yang Prof cakap, yang saya sepatutnya tidak betul lah, saya tak patut pegang wang sebab saya tak tahu exchange rate dan sebagainya. Tapi oleh kerana saya dikategorikan sebagai adult, saya patut belajar benda tu. Alright, baik, saya buka kepada ahli usrah pada malam ini. Kalau ada penambahan ataupun persoalan nak pertanyakan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Wah, interesting juga emas balas emas tu. Harga emas sekarang naik. Ada tak? Ada tak persoalan ataupun tambahan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Surah. Okey. Baik, Prof Kamarul. Sekiranya kita boleh mulakan dengan satu simple transaction, iaitu katalah agensi peminjam wang meminjam dalam bentuk emas. Katakan seorang tu nak pinjam RM30,000, equivalent to 100 gram emas. So dia dapat 100 gram emas. Dia kena pulangkan balik 100 gram emas. Katakan 3 years later. So kalaulah after 3 years the value of gold dah naik kepada katalah RM35,000, maka masa tu dia akan pulangkan 100 gram emas tu juga. Dan kalau dia perlu beli dengan RM35,000, dia beli 35 dengan RM30,000 lah. Kalau harga emas turun jadi 25,000 misalnya, RM1,000, dia bayar berdasarkan RM25, tapi dia akan bayar ikut emas, bukan RM.
Is that a feasible good start? Saya ingat yang ini duk campur-campur. Ah, Saya rasa kalau nak a good start, kita kena tukar dulu ringgit. Sekarang ni ringgit kita is a fiat money. Maknanya dia tak pack kat mana-mana. Saya suggest kalau boleh as a starting point, kalau kita betul-betul nak buat benda ni, ringgit kita pack kepada emas ataupun pada perak. That would be a good start. Tetapi dalam halnya, because yang lain ni semua akan dia jadi efek dia lah, berganda. Disebabkan oleh wang tu sendiri adalah riba. Wallahualam. ya, pasal this is kita katakan kita want to start and the government, kita put the government aside, we are transacting within rakyat. Katakan agensi seperti AIM, Amanah Malaysia misalnya, nak bagi pinjaman 30,000 ke usahawan, seorang usahawan, dia bagi 100 gram emas. And then 100 gram emas tu, usahawan tu apa nak buat, dia kalau ada badan yang mau terima emas untuk dia beli mesin dia, okey lah. Tapi kalau orang tu tak boleh terima tu, dia akan tukar kepada RM and then dia beli mesin dia, apa-apa semua tu. Tapi the day will come 3 years later, dia ataupun dia kena bayar secara mingguan. AIM ni bayar mingguan. So katalah setiap minggu kena bayar certain gram, katakan 1 gram per week contohnya. So 100 week punya kena bayar. So 1 gram per week, so tiap-tiap minggu dia bayar based on 1 gram lah. So jadi after 100 weeks dia dah selesai bayar 100 grams. Kalau dia emas jatuh, dia untung. Maybe dia untung because dia nak dapat emas tu, dia RM dia kurang sikit. Tapi kalau harga emas tinggi, dia akan bayar lebih lah. Itu urusan luar. As far as AIM is concerned, AIM disburse in gold. AIM shall receive in gold weekly. And if it is 1 gram, it shall be 1 gram. Yes, So mana kata dalam yes. Okay, carry on. memang dalam Islam konsep dia very simple sebenarnya. Kalaulah you bagi pinjaman bukan mesti emas, you bagi pinjaman dalam bentuk garam pun sama. Kalau you bagi garam 1 kilogram 10 tahun ataupun 100 tahun lepas ini pun you akan bagi balik kat dia 10 kilogram garam. It must be the same. Kecuali value. Kalau The garam value, itu cerita lain. Ya? Bukan Because mesti garam tu gold. can be refined, katakan in future we no longer use. Yes. Gold will be still the same. Yes. Then it depend because I don't want to kita stick to gold sangat because by tarifan hadis itu dia kata gold dengan gold, perak dengan perak. Jadi maknanya komoditi itu mesti sama as long as it's the same. It's okay. Bila you dah bayar dalam bentuk lain daripada apa yang you pinjam, then you kena bubuh nilai lah. Yang itu perniagaan. Yang itu cerita lain. Tapi dari segi perkara yang you pinjam, kalau kata you decide, katakan saya pinjam dalam bentuk tadi saya bagi garam, rasa senang sikit. Garam ni senang dapat. Saya kata okey, saya pinjam garam 1 kilogram. 1000 tahun kemudian pun you akan pulang balik kat dia 10 kilogram. Maka dia takkan ubah. Tetapi kalau you nak buat nilai, tak tahulah kok garam nanti tiba-tiba dah tukar jadi very expensive. So then you have to, kalau you pay katakan dalam bentuk lain, then you kena tentu nilai dia. Tapi dari segi berapa banyak quantity dia still the same. Barang dia, kalau barang. Okay, wallahualam. Yes. Okay, so jadi
Yalah, kira-kira saya okay, I think the answer is fine. Mana kata I'm looking at kalau government cannot do anything within the short term, can agencies, government agencies embark on something yang to promote mana kata dinar ke, ataupun something yang what you get is what you return in the same quantum, and that simply say gold is a good reference lah. So jadi yang ni kira agensi boleh buat, dan selagi tak ada ni saya jangka kerajaan tak akan stop. Probably ada some liberal way of looking at it, so jadi kira flexible. So basically agencies, government agencies can embark on such transactions and get it moving, and then we start encouraging agencies to companies, kedai-kedai to start accepting dinar to receive gold as transaction. Sebenarnya ada small group of people who are working on that, tetapi it's too small lah. So jadi kalau lending agencies like AIM, Tekun, Mahara, these are basically Muslim punya agencies. Jadi kalau kita kata bank, kalau bank yang Islamic banking, then they could also be doing that. So that will encourage example gold as a transaction commodity. Itu aja. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Syuib boleh cakap? Syuib. Okay. Okay, ini very interesting trip. Ini Rob. Ini nak tanya sikit regarding the value of item or the value of money is fixed. Am I right? The value of money is fixed. Okay. What about the value of gold? Is it fixed? Or gold is not fixed? Bukan macam tu. Dia dari segi value dia, itu bergantung pada perniagaan. Tetapi dari segi bentuk weight dia, berat dia. Maknanya berat, macam kalau kita beli komoditi, faktor yang paling utama ialah berat. Maknanya katakanlah you beli perak, you beli berdasarkan 100 gram. Jadi dia dari segi berat dia tu 100 gram. Kalau you bagi pinjam 100 gram, you kena pulang balik 100 gram. Okay, good. Value dia bergantung kepada semasa. Okay, jadi sekarang ni katakanlah saya ada 1 kg emas. 1 kg emas. Saya beli sekarang 1 kg emas. Dalam in term RM saya beli 1 kg emas. Katakan make things simple, 1 kg emas katakan 20,000. Make senang 1 kg emas 20,000. Saya simpan emas itu. So sekarang ni oleh kerana kita ada RM, so kita forget about RM first. Kita simpan 1 kg nilai ni 20,000. Maknanya in future katakanlah it happen that nilai dia jadi 30,000 RM. Maknanya kita masih pegang lagi 1 kg. Jadi kalau kita katakanlah kita jual emas itu, it is okay that kita receive 30 RM, 30,000 RM. It's okay because that is business. Oh, okay. Sebab the statement tadi mengatakan, I'm not sure sebab saya masuk lambat, currency ke apa, is fixed. Dia tidak depend on time. Jadi dia tidak depend. Jadi yang dikata tidak depend time tu apa parameternya? Adakah gold ke atau RM ke atau ada sikit Islamic view konsep lah. Itu nak clear. It is the weight, berat. Oh, the weight, berat. Jadi kalau berat ketah tu 1 gram,
you beli, you jual balik kat orang tu 1 gram juga lah ketah. Kalau you sekarang ni ringgit dalam ketah ke. So kalau dalam ketah tu you beli ketah tu dalam 1 kilogram, 1000 tahun lagi you akan bayar balik 1 kilogram juga kertas. Pasal dia mesti sama. Bahan dia tu mesti sama dan dia mesti apa orang kata tak berubah. Cuma yang kalau nak berubah pun nilai tu pula bergantung kepada bisnes. Jadi dalam Islam dia kata riba ialah haram tetapi bisnes Allah benarkan. Betul. Jadi katakanlah sebab apa kalau kita tengok buku engineering ekonomi ke apa economics book bila dia ada interest ni money value will increase on time based on time kan. Katakanlah RM1 maybe next 10 years jadi RM1.50 because of ada interest tu kan dia naik. Jadi value of money itu dia tidak static lah, dia increases bergantung kepada time kan. Itu yang kita kata riba. Tak, yang dikatakan riba tu ialah berat ketah tu. See. The currency of money tadi yang kita RM1 tu katakanlah RM1 after 10 years jadi RM1.50. It's okay. Kecuali you pulang balik berapa berat satu ketah tu. Kalau ketah tu 1 miligram, walaupun harga dia dah tukar, tetapi you pulang balik sebanyak 1 miligram juga. Dia berat tu yang penting. Yang penting ialah berat dia tu, bukannya nilai. Minta maaf lah kalau saya kelirukan tadi. Okay, okay. Thank you bro. Thank you. Okay, thank you. Dari Penang ke dari KL? Penang lah. Oh, dah Penang, okay. Okay, Assalamualaikum. Salah. Baik. Ada tak lagi penambahan? Baru masuk. Ada tak lagi penambahan ataupun pertanyaan? Tadi saya tengok dekat ada satu slide yang Prof tunjuk ni. Apa tadi ya? Slide nombor apa? Tidak ada hutang dalam Islam apa tadi? Bukan tak ada hutang Ada tak ada. Hutang ada. Cuma dia tak ada bunga. Maknanya kalau you berhutang RM1,000, kalau you guna nilai RM1,000, maka you pulang balik, tak kira besok ke, lusa ke, 100 tahun ke, you pulang balik RM1,000 juga. So dia tak berubah ataupun dalam kalaulah dari segi wang sepatutnya ya, pasal bila kita guna wang fiat ni sebenarnya tak ada nilai. So ada sahabat saya dia timbang satu ketah tu berapa harga value sekarang ni. So katakanlah satu ketah tu berat dia 1 miligram. Jadi sepatutnya kalaulah saya pinjam sebanyak 1 miligram, maka saya pulang balik 1 miligram ketah dengan ketah. Itu dari segi soal pinjam meminjam lah kan? Itu pinjam meminjam. Tapi dari segi nilai berniaga tu lain pula kan? Tu boleh buat untung. Itu lain. Itu berniaga tu lain. Kita kena jangan keliru between the two. Berniaga lain. Tadi yang satu pasal tangguh. Tapi dalam Islam ada juga pembelian transaksi dengan kaedah tangguh macam baik salam apa semua tu. Itu salah dari segi agama. Pandangan sains. Takut orang agama marah kat saya. Macam saya katakanlah, pasal apa tangguh tak boleh? Kerana there is a clear hadis mengenai perkara ni yang kata tak boleh. Dalam buku saya ada tulis hadis tersebut. Basically apa yang berlaku ialah somebody nak beli daripada Rasulullah, ada seorang sahabat dia datang kepada Rasulullah, dia nak beli satu barang dan
Rasulullah kata dia ada 2 hadis ni sebenarnya. Saya cuba nak ingatkan hadis yang mana. Semua masih benda tu still dalam asas ijtihad lah. Bukan dalam istihad, memang clear. Itulah dalam buku. Interpretasi hadis pun masih dalam ruang ijtihad bro. Tak. That's right. Itu luang istihad lah. Cuma itulah yang saya cuba kaji untuk apa nama Hanafi punya. Dia tak sebut hadis tu. Walaupun hadis tu hadis sakit. Bukan hadis buruk ke apa-apa. Jadi maknanya in other words, sama ada Imam Hanafi dia tak jumpa ataupun tak macam mana ke. Pasal kita kena faham ya. Beza zaman kita ni, ni apa orang akan marah kat saya lah. Zaman kita ni Allah dah bagi digital ni supaya kita boleh akses kepada semua hadis. Tak perlulah macam Imam Syafi'i kena pergi ke Egypt untuk belajar hadis yang itu yang ini. Kita tak perlu. Kita semua dah ada kat hujung jari basically. Hadis-hadis ni semua. So macam contoh Imam Hanafi tadi, saya memang baca buku dia yang mengatakan mengenai duit ni, mengapa duit tak haram, duit tak ada ribawi. Tapi bila saya baca tu, dia berapa hadis yang saya sebut dan tadi dalam buku saya pun ada sebut very clearly, dia tak mention hadis tu. So saya husnuzon kepada dia ya, bahawa mungkin Imam Hanafi ni tak jumpa hadis tu. Saya rasa kalau dia jumpa pun mungkin pandangan dia macam saya juga. Wallahualam. Itulah dia ruang istihad lah saya kira bro. Iyalah, itu istihad dia lah. So dalam dia dah parameter dalam sains maklumat kan, dia letak parameter, dia ada week apa paling syadid paling ringan paling apa dia ada. Tapi saya rasa itulah the beauty of Islam lah. So kita ada range of penggunaan apa kaedah tu kan. Yep. Jadi kalau contohnya bro kan, kita nak berpegang pada yang syadid sikit, dan ada ruang tu lah. Dan juga mungkin akan ada interpretasi baru. Itu satu benda yang kita tak boleh tolak juga kan. Betul. Tapi kita serahkan itu pada ulama kita lah. Saya dari sudut sains je. Saya tak berani nak kata hukum sebagai hukum. Okey, ada pandangan lagi lain ataupun komen yang macam mana Prof Sufian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih lagi keliru dengan sebab ni memang bidang tu memang bidang kita lah, tentang wang apa semua ni kan, makroekonomi. Tak dapat nak digest benda tu supaya dapat keluarkan satu, orang kata nak cakap benda tu supaya dia mudah untuk orang faham. Dia memang complicated tau. Kalau bila Prof cakap tadi urai, dia nampak macam simple je, tapi dalam sistem ekonomi kapitalis yang ada sekarang ni, ataupun sistem yang ada dalam dunia ni sekarang, memang susah untuk kita ubah benda ni. Saya tengah fikir macam mana cara kita nak ubah benda ni, sebab sistem kapitalis ni, dia sistem yang ada ni lah, sistem ni dia, saya nak tambah sikit lah yang Prof cakap ni. Memang bila Bretton Woods tu tahun 1971 tu, masa tu Amerika Syarikat dia nak cetak banyak duit, dia nak cetak lagi banyak duit sebab dia tengah berperang, jadi dia bila dia nak cetak duit, dia kena ada emas baru dia boleh cetak duit. Pada masa tu lah, sebelum dia nak batalkan sistem emas ni, dia kena ada emas baru dia boleh cetak duit. Jadi duit dia tu bersandar kepada emas. Jadi kalau saya pegang duit US, saya boleh kata saya tak nak duit ni, saya nak emas. Dia boleh bagi emas tu kat saya, dia boleh bagi dalam bentuk fizik.
fizikal emas tu. Okey. Tapi oleh kerana berperang, dia tak cukup duit emas tu tak ada. Tak ada stok emas cukup untuk dia cetak lebih banyak wang. Dia nak sandarkan dia punya ni. Jadi dia batalkan sistem tu. Dia batalkan sistem di mana wang US kena bersandarkan kepada emas. Dari situlah dia create a new system di mana disitulah lahirnya IMF dan disitulah lahirnya Bank Dunia. World Bank dengan IMF lahir masa meeting dekat Bretton Woods tu. Bretton Woods ni dekat Washington. Dia satu tempat nama Bretton Woods. Lahirnya dua sistem ni dan dijadikan US dollar tu sebagai mata wang sandaran dunia. Masa tu mana ada lagi orang ahli ekonomi Islam yang join meeting tu. Dia panggil meeting tu, yang join meeting tu semua orang geng-geng dia saja. Daripada Eropah apa semua kan. Tahun 1971 Malaysia, mana ada, memang tak ada lah pemikir-pemikir Islam yang fikir tentang benda ni, yang join meeting tu. Saya yakin memang takkan ada. Jadi dia create this system. Dan sistem yang dia create ni memang dulu, awal-awal dulu tidak smooth dah, ada banyak kelemahan. Tetapi kelemahan tu dia atasi sikit demi sikit. IMF ambil peranan dan sebagainya, dan sampai sekarang ni kita nampak IMF ni dia memang jaga duit US. IMF bank untuk dunia, Bank Amerika Syarikat, dia jaga duit, nilai duit Amerika Syarikat tu. So kalau apa-apa jadi kepada dunia, dia akan pastikan duit Amerika Syarikat tu tidak terjejas. Okey? Jadi kita apa-apa pun kita terpaksa bersandar nilai duit kita dengan nilai duit US. Kita nak tukar duit kita dengan duit yuan, duit kita dan duit Cina, kita tak boleh tukar macam tu. Kita kena tukar US dollar and then patah balik ke duit Cina. Mana-mana sistem pun tak boleh. Kita tak boleh, saya tak boleh kata sebab saya terfikir Malaysia nak buat sistem pertukaran ASEAN kan, ASEAN dengan Cina pakai duit tempatan. Saya tak tahu macam mana kita nak kecuali kalau kita dah bersetuju rate dia. Okey, rate dia macam ni. Rate RM1 Malaysia sama dengan RM1 yuan, katakan begitu, sama dengan satu renminbi. Okey, kita bersetuju nilai ni. Kita tak saya ambil nilai US dollar tu. Tak ada, benda tu tak berlaku. Saya tak nampak lagi ada sistem yang macam tu. Kita nak berniaga, saya nak beli barang dekat Thailand. Okey, Thailand kata, okey, ya, berapa banyak saya nak bayar dekat Thailand? Dia akan convert duit kita dengan duit US dollar dulu. Lepas tu boleh convert kepada duit Thai. Jadi last kali duit Amerika Syarikat tu kita akan bawa sampai mana-mana. Kita akan bawa. Walau macam mana pun kita tak boleh nak pisahkan. Sebab sistem yang dah ada tu memang begitu cengkaman dia. Dan yang saya terfikir sekarang ni ialah macam mana kita nak kembalikan balik sistem tu kepada emas. Semua orang sandarkan duit kepada emas. Sebab tadi dia ada dua isu sama, berat ataupun nilai. Berat ataupun nilai. Dua benda ni berbeza. Nilai ni fluctuate, naik turun. Tapi berat dia tak mungkin akan ada perbezaan. Cuma kualiti satu isu yang lain. You kata gandum dengan gandum. Okey, tapi kita susah juga kita nak differentiate kualiti. Ada kualiti gandum mungkin A, B dan sebagainya lah. Jadi isu tentang nilai tu dia macam separate lah, macam yang Prof cakap. Tapi saya masih lagi tak boleh nak separatekan dua ni. Nilai dengan berat ni is very very difficult untuk kita asingkan. Sebab kita kena, apa-apa yang kita fikir, kita nak beli barang dan sebagainya, kita mesti kena fikir US dollar juga. Tak ada, kita tak boleh nak lari daripada US dollar. Saya tak boleh nak fikir, okay, saya nak tukar duit Malaysia berdasarkan gold. Semua orang pakai gold, tak boleh pakai nilai duit US. Macam mana? Kalau macam itu, satu possibility yang kita boleh fikirkan macam mana supaya duit ASEAN country ni, dekat ASEAN yang kita nak buat ni, kita sandarkan setiap duit dekat ASEAN ni pada nilai emas. Jangan sandarkan kepada nilai US dollar. Okay? And then dia akan nampak sikit lah dia punya perbezaan ataupun nak bergerak tu lah. Saya sebenarnya masih lagi keliru banyak benda lah. Sebab dalam sistem bank umpamanya kan, memang macam mana kita nak hapuskan sistem bank yang mencetak wang tu, macam mana
dia punya keadaan, dia perlukan kawan-kawan yang boleh berfikir sekali macam yang ada dekat sini kan, kita fikir macam mana nak buat satu sistem yang baru. Dia bukan boleh dalam tempat ini, orang yang ada ni dia takkan boleh. Cuma idea tu dia nampak sikit lah, orang bila orang tu bercerita benda ni, kita nampak sikit apa benda isu-isu yang kita boleh highlight lah. Dan kena teruskan lagi usaha-usaha yang macam ni, kena lebih banyak brainstorming grup-grup yang ada ni, supaya kita sama-sama fikir satu sistem yang lebih adil, manusiawi, yang lebih adil. Okey? So saya serahkan baliklah kepada pengurusi. Terima kasih. Terima kasih. Perbincangan ni boleh sampai ke subuh ni kalau oleh itu Prof, saya jemput sekali lagi untuk buat satu pergulungan kesimpulan pada apa yang kita dapat pada hari ini. Tafadhol. Okey, terima kasih Prof Sufian. Memang selalu menariklah Prof Sufian memberi perkara yang perlu kita fikir lebih lanjut lagi. Cuma apa yang saya realise sekarang ni ialah I need to read back again itu, dan saya harap sahabat-sahabat semua membaca sirah Rasulullah balik, tengok macam mana dia create pasar tu, dan bagaimana daripada pasar tu dia laksanakan dari segi jual beli apa semua. Memang ada dalam sirah, dan malangnya kebanyakan sirah yang go sampai to this detail kita kena baca dalam bahasa Arab. Saya harap kalau sesiapa yang boleh baca, please go and read secara detail, kerana kita ni sekarang really need perkara ni. Kerana selagi kita involve dengan riba, saya tak nampak pertolongan Allah akan datang untuk bantu kita. Dan ini penting kerana kita ni sebagai umat Islam memerlukan bantuan Allah dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan bantuan Allah saja kita akan berjaya di dunia ini. Tambah lagi pula di akhirat nanti. So, saya sendiri pun akan cuba membaca balik sirah Rasulullah, especially untuk hijrah, relating to pembinaan pasar tersebut. Dari segi pelaksanaan dia dan macam mana dia dapat berjaya menghapuskan riba pada ketika tersebut. Jadi dengan itu one thing kita dapati dalam masyarakat Madinah itu, jurang di antara orang kaya dengan orang miskin tu tak ada. Dan kita juga dapati bahawa cost of living di Mekah selepas pasar tu dibina dan dilaksanakan pun tak ada, dan akhir sekali ialah orang miskin pun jadi tak ada pada zaman tersebut. Jadi ini semua menunjukkan bahawa pentingnya bagi kita untuk mengkaji sejarah, especially sejarah hijrah yang banyak orang kita miss dan yang kita perlukan especially pada waktu ini. Wallahu a'lam. Kalau misal sungguhnya apa yang saya belajar sini banyak saya pun tak tahu exchange rates tu macam mana. So, sebab saya pergi keluar negara pun memang saya exchange money macam biasa, tapi baru saya faham di mana memang US tu memang disandarkan kepada seluruh dunia untuk kita menukarkan duit kita kepada duit lain lah. Contoh saya ke Thailand, saya nak tukar duit baht, saya kena tukar dulu kepada US baru tukar kepada baht. Dan rate dia naik turun jugalah. Kita dengan ekonomi yang tak berapa nak cantik ni kita punya wang jatuh, tapi alhamdulillah lah ada penambahan baik kerana usaha Pak Syekh yang buahkan hasil. Wallahualam bissawab. Moga apa yang telah disampaikan dan dikongsi mahupun dibincangkan pada malam ini menjadi satu buah fikiran dan juga diperkatakan di bibir-bibir masyarakat, terutamanya di peringkat saya sendiri. Belia, terutama belia, supaya tidak
terperangkap dengan propaganda. Yang keduanya, tidak sering ditipu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguh majlis kita ini dengan tasbih kafarah suratul Asr. Amin amin rabbal alamin. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.